Okay, baik, hari ni kita akan sambung kepada tajuk variasi. Maksudnya ini akhir topik lah. Ya. Akhir topik bab 5. Okay, dah ready dengan pen. Okay, apa itu variasi? Variasi ialah perbezaan. Ya. Perbezaan yang wujud antara individu-individu dalam spesies yang sama. Contoh cikgu dengan Jihad, dengan Aisyah, dengan Ila. Ada tak perbezaan? Jelas tak nampak? Jelas kan? Sebab wujudnya variasi. Sebab wujudnya variasi antara spesies yang sama. Cikgu spesies manusia. Aisyah pun spesies manusia. Firman yang baru masuk tu pun spesies manusia. Spesies yang sama tapi variasi berbeza. Okey, terdapat dua jenis variasi. Yang pertama ialah variasi selanjar. Variasi selanjar. Dan yang kedua adalah variasi tak selanjar. Selanjar tahu, bukan selenjar, bukan telanjang. Selanjar. Okey? Kena sebut. Kalau tak sebut tu yang jadi selenjar lah. Macam-macam. Ya? Mungkin kamu tak percaya. Ya ke cikgu sampai kita orang eju macam tu. Ya, wujud. Wujud. Memang wujud. Ada murid-murid yang mengeja bukan selanjar. Lain daripada tu. Selenjar lah. Ingat selanjar. Okay, apa itu variasi selanjar? Variasi selanjar ialah variasi yang dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Okey, contoh faktor persekitaran dia apa dia? Nutrien. Nutrien ni makanan lah. Ya. Contoh kalau makan banyak atau terlebih makan, jisim badan boleh bertambah. Badan menjadi lebih besar. Itu variasi selanjar. Dia boleh berubah-ubah. Dia dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Yang keduanya ialah suhu. Yang ketiga pH. pH ni contoh pH alkali, neutral, asid. Yang keempat cahaya matahari. Salin sama-sama dengan cikgu. Okey, buku teks muka surat 107. Cuba buka buku teks muka surat 107. Okey. Ada tak tu buka tu ke buat kerah je baru bangun tidur. Lepas tu dia macam benda dengar je lah cikgu cakap. Sebab tak buka kamera dengan cikgu-cikgu pun tak buka kamera kan. Jadi tak tahu benda yang kamu buat itu. Okey. Kalau kamu tengok tu faktor persekitaran dia kata misalnya seseorang yang mempunyai warna kulit yang lebih gelap. Seseorang akan mempunyai warna kulit yang lebih gelap jika selalu terdedah kepada cahaya matahari. Nak cerita bahawa warna kulit ni boleh berubah. Warna kulit adalah variasi selanjar. Lepas tu dia kata apa? Seseorang akan menjadi gemuk sekiranya terlebih makan. Bunga hydrangea spesies berwarna biru jika ditanam di tanah berasid. Dan menjadi merah jambu jika ditanam di tanah beralkali atau neutral. Itu variasi selanjar. Variasi yang berubah-ubah disebabkan oleh faktor persekitaran. Okey, kalau variasi tak selanjar pula, tak selanjar, maksudnya variasi ni tak berubah lah. Kalau selanjar, variasi ni dia boleh berubah-ubah. Kalau tak selanjar, tak boleh berubah-ubah. Dia dipengaruhi oleh faktor genetik. Kamu dah belajar dah genetik tu apa? Dipengaruhi oleh faktor genetik. Contoh, pindah silang. Faktor genetik ni contohnya pindah silang, susunan kromozom rawat. Dalam buku teks ada cuma ayat dia beza sikit daripada cikgu lah. Persenyawaan secara rawat ni bebas, secara bebas. Rawat aje. Lepas tu mutasi. Ini contoh-contoh genetik. Ini contoh-contoh faktor genetik. Ini contoh-contoh faktor persekitaran. Okay, kalau kita tengok buku teks muka surat 107, tu penerangan dia. Pindah silang antara kromosom homolog. Bila cikgu sebut kromosom homolog agaknya dalam fikiran kamu dapat bayang tak kromosom homolog tu macam mana? Cikgu dah cerita dah kromosom homolog tu macam mana. Kromosom homolog adalah sepasang kromosom. Dia macam selipar lah. Ada tak selipar kamu tu? Satu saiz 7, satu saiz 5. Ada tak? Tak kan? Sama saiz. Kalau saiz 5 belah kanan, belah kiri pun saiz 5. Sepasang selipar. Jadi kromosom homolog tu macam selipar.
saiz sama, bentuk sama, sepasang. Tu kita panggil kromosom homolog. Cikgu ulang lagi sekali, kromosom homolog tu maksudnya sepasang kromosom yang sama saiz, sama bentuk. Okay, faktor genetik adalah dalam buku teks tu kamu boleh baca lah penyusunan kromosom secara bebas atau menghasilkan gamet yang mempunyai maklumat genetik berlainan. Persenyawaan secara rawak antara gamet jantan dengan gamet betina menghasilkan zygote dengan kombinasi genotip yang berlainan. Mutasi kromosom dan jin menghasilkan fenotip baru akibat perubahan dalam maklumat genetik. Mungkin ambil masa nak fahamkan ayat ini, tapi semuanya kamu dah belajar dah. Kamu dah belajar mutasi. Mutasi ada 2 jenis, mutasi jin, mutasi kromosom. Apa contoh mutasi kromosom? Semua ada perkataan sindrom di depan dia. Sindrom Down, sindrom Klinefelter, sindrom Turner. Kalau mutasi jin, buta warna, hemofilia, albino, anemia sel sabit. Kamu sebenarnya dah belajar terms itu, contoh-contoh itu, cuma mungkin faktor penuaan. Faktor penuaan. Apa maksudnya tu? Lupa. Sekejap lagi cikgu nak buat quiz Cikgu nak buat quiz, kita main game sikit, nak tengok korang ingat tak ingat apa yang cikgu ajar. Okey, seterusnya, boleh tak ni? Boleh tak? Jangan bagi cikgu sorang-sorang kat sini. Okey. Variasi selanjar dia tidak boleh diwarisi. Enggak bisa diwarisi. Tidak boleh diwarisi. Tulis dulu. Sekejap cikgu nak tukar pen. Tidak boleh diwarisi. Manakala variasi tak selanjar boleh diwarisi. Okey, sifat perantaraan variasi selanjar dapat ditunjukkan. Apa benda sifat perantaraan ni nanti cikgu cerita. Manakala sifat perantaraan bagi variasi tak selanjar tak dapat ditunjukkan. Okay, contoh macam ni. Puteri dengan Ila. Puteri dengan Ila. Boleh nampak beza ketinggian tak? Beza ketinggian tu cikgu boleh nampak tak? Boleh. Nampak tak kalau cikgu nak kata Ila lebih rendah daripada Puteri. Nampak tak? Nampak kan? Itulah maksudnya sifat perantaraan. Lepas tu kita timbang berat. Contoh cikgu timbang berat dengan Syakir. Syakir aja sebut nama. Syakir ada tidak tak tahu. Aku tak tahu lah. Okay, lepas tu Syakir berat 100 kilo. Cikgu berat 45. Cikgu sweet je 45 kilo. Berat benda lah Syakir tu sampai 100 kilo. Jadi jisim Syakir dengan cikgu tu boleh tak cikgu banding-banding? Boleh kan? Maknanya cikgu lebih ringan daripada Syakir. Itulah kita panggil sifat perantaraan. Manakala variasi tak selanjar, tak dapat sifat perantaraan tidak dapat ditunjukkan. Contoh macam ni. Cikgu darah A, Aisyah darah B. Contoh. Boleh banding-banding tak? Tak boleh. Darah A tak boleh banding dengan darah B. Tak boleh Aisyah. Tak boleh banding. Kumpulan darah kita tak boleh banding. Itu special. Darah A special dia lah. Darah B special dia. Tak boleh nak dibanding. Benda yang kita tak boleh banding, kita katakan dia sebagai sifat perantaraan yang tidak dapat ditunjukkan. Contoh yang tak boleh banding apa dia? Jenis cap jari. Cap jari tak boleh banding. Dia memang dah special special dah. Ciri dia memang special. Macam jisim, tinggi, kita masih boleh banding. Warna kulit kita masih boleh banding. Warna kulit cikgu sebelum PKP agak gelap. Bila duduk di rumah, dia lebih cerah sebab cikgu tak duduk di bawah cahaya matahari. Kita boleh banding warna kulit. Itu maksud sifat perantaraan. Sifat perantaraan ni maksudnya boleh banding, tak boleh banding. Okey. Perbezaan yang tidak ketara. Tidak ketara bagi variasi selanjar manakala variasi tak selanjar perbezaan yang tidak ketara. Okey, perbezaan ni macam mana pula? Perbezaan, sorry. Ini ketara. Perbezaan ni macam mana pula? Perbezaan ni macam ni. Contoh, sebenarnya Ila dengan Puteri tu, memang nampak Puteri tu tinggi sikit daripada Ila lah. Tapi, tak ketara sangat lah tingginya. Macam tu, ibaratnya macam tu. Kalau kumpulan darah ni, perbezaan dia sangat ketara. Contoh, orang yang berdarah A tak boleh menderma darahnya kepada B.
sangat ketara. Sampai tak boleh. Sampai tak boleh nak derma pun. Kalau contoh kalau Ila dengan Putri boleh ejah-ejah lagi pakai baju. Aku pinjam baju kau. Pinjam. Muat lagi. Ibaratnya macam itulah nak cerita bahawa perbezaan yang tidak ketara. Tapi kalau jenis kumpulan darah, jenis cap jari, perbezaan dia ketara. Sebab tu cap jari kita manusia ni berbeza-beza. Bila nak buat kad pengenalan kan orang minta cap jari kan. Bila nak buat penyiasatan forensik pun orang nak minta cap jari. Sebab cap jari itu adalah berbeza-beza bagi setiap manusia dan perbezaan dia sangat ketara. Kalau tinggi tak ketara, jisim pun tak ketara sangat. Warna kulit pun kurang ketara. Contoh, cikgu dah bagi contoh ya sebenarnya kalau dalam cikgu cakap tu sebenarnya cikgu sudah pun memberi contoh. Jadi contoh variasi selanjak ialah warna kulit, ketinggian. Lagi apa tadi? Yang berat 45 tu. Itu jisim. Lagi apa lagi? Warna rambut. Dia lain dengan jenis rambut tau. Warna rambut. Suatu masa rambut kau yang hitam itu akan bertukar menjadi putih. Itu warna rambut. Variasi yang boleh berubah. Okey, variasi yang tidak boleh berubah contohnya kebolehan menggulung lidah. Ya. Kalau dah tak boleh gulung lidah, memang tak boleh gulung lidah lah. Ya. Lepas tu jenis cap jari. Yang ni tak boleh berubah. Lepas tu jenis kumpulan darah. Lepas tu apa? Ada lesung pipit, tak ada lesung pipit. Ataupun cuping telinga, jenis cuping telinga. Ini benda yang tidak boleh berubah. Benda yang tidak boleh berubah kita panggil variasi tak selanjak. Sampai sini boleh tak? Boleh. Okey. Jadi ini dia punya carta bar dia. Ini gambar bagi carta bar. Gambar cikgu tak gerak baru gerak. Okey, ini carta bar dia. Jadi kalau variasi selanjang, carta bar dia atau carta palang dia rapat-rapat. Ini kita panggil, sama ada kita boleh panggil dia sebagai carta bar, carta palang atau histogram. Ya, kamu dengar baik-baik. Inilah rupanya carta bar ataupun carta palang atau histogram. Dia bukan graf, dia carta bar. Kalau variasi tak selanjang, dia jauh-jauh sikit. Dia ada jarak. Ada gap antara kotak-kotak dia tu. Okey. Selesai itu kita lihat kepada kepentingan variasi. Apakah kepentingan variasi? Sebenarnya kamu boleh rujuk lah buku teks, muka surat. Sebenarnya kamu boleh baca je. Okey. Muka surat 108. Boleh je baca. Kan? Okey. Kepentingan variasi, cikgu ringkaskan dia menghasilkan variasi lah. Menghasilkan variasi ataupun kepelbagaian. Ya, variasi itu maksudnya kepelbagaian. Menghasilkan variasi ataupun kepelbagaian di antara individu-individu dalam spesies yang sama. Sebab itu wajah kita ni, semua antara kita ni wajahnya berbeza-beza. Cirinya berbeza-beza. Membolehkan organisma menyesuaikan diri dengan perubahan persekitaran. Nombor 3, meningkatkan nilai tambah organisma. Contoh nilai tambah ni macam ni. Contoh sebelum ni tumbuhan ni dia buah kurang menghasilkan banyak buah. Lepas tu setelah dilakukan teknologi kejuruteraan genetik melalui pembiakbakaan, lalu buah tersebut akan menjadi lebih banyak. Pokok tersebut akan menghasilkan buah yang lebih banyak. Itu kita namakan dia sebagai nilai tambah. Kita tambah nilai. Ya. Okay, nombor 4, penting bagi kemandirian. Penting bagi kemandirian organisma. Apa maksud kemandirian? Siapa-siapa boleh bagi tahu tak? Kemandirian. Sebenarnya ada dalam buku teks tu. Tapi dia ada dalam buku teks tu. Dia bagi contoh kemandirian. Yang mana satu agaknya yang merujuk kepada kemandirian. Diam belaka dah.
Kemandirian itu maksudnya haiwan tersebut boleh melindungi diri daripada pemangsa. Dengan istilah lainnya penyamaran. Boleh faham tak? Kemandirian tu maksudnya dia boleh menyamar. Contoh iguana. Iguana dia boleh bertukar-tukar warna kulit kan? Lepas tu apa lagi? Contoh lain? Selain daripada iguana? Salamander. Okey, boleh tak? Okey, settle dah habis dah. Memang dah habis dah. Okey, jadi kita tengok latihan sikit lah. Okey, ini kertas 2 bahagian A. Bentuk dia macam ni. Ya? Okey, jom. Buka modul tu. Okey, lepas tu dia suruh kira. Tentukan bilangan murid. Cuping telinga melekap, cuping telinga tidak melekap. Okey, yang mana satu melekap? Yang mana bentuk melekap, yang mana bentuk tak melekap? Okey, yang ini yang cikgu warnakan biru ni tidak melekap. Yang cikgu warnakan hijau ini melekap. So kira berapa melekap, berapa tak melekap. Yang warna hijau melekap. Yang warna biru tidak melekap. So berapa? 10. 10, 15 kan? Betul tak? 10, 15. Melekap berapa? 10. Tidak melekat 15 kan? Betul tak? Melekat 10. Betul. Betul lah ni kan? Betul lah ni Tidak jawapan dia kan? melekat 15. Betul. Okey. Betul. Jadi cara nak check semula, kamu kena kira lah. Sini dia tulis, kalau kamu tak kira, kamu tengok sini. Dia dah kata 25 dah sini. 25, so bila tambah 2, mesti kena cukup 25. Ni cara dia. Nak recheck semula lah. Nak semak semula jawapan. Okay, jadi kita mulakan dengan melukis carta palang. Jenis cuping telinga kita ada 2. Biasanya kadang-kadang soalan dia dah labelkan untuk kamu dah. Kan skala tu dia bagi dekat sini, dia dah tolong label untuk kamu. Tapi bila dia tak label, maka kamu kena belajar untuk melabel. So jenis cuping telinga ada 2. Jadi kamu tulislah. Melekat. Lagi satu. Tidak melekat. Sebab dia variasi tak selanjar. Cuping telinga ni variasi tak selanjar. Jadi dia punya graf, atau bukan, dia punya palang dia jauh-jauh. So melekat tadi berapa? 10. Okey, ambil pembaris sekarang. Keluarkan semua pembaris. Ada pembaris tak depan mata tu? Keluarkan pembaris sekarang. Lukis sama-sama dengan cikgu. Melekap 10. Tidak melekap 15. Siap? Itu je. Susah ke senang? Senang. Senang je. Jadi jangan bazirkan markah. Hilang pula. Jangan bazirkan markah. Sebab ni soalan mudah saja. Okey. Seterusnya C. Nyatakan jenis variasi berdasarkan carta palang itu. Okey, kita tengok kat sini pun dah tahu sebenarnya. Jenis cuping telinga. Cuping telinga kita ni tak boleh berubah. Kalau melekat, melekat lah. Ya. So, jadi apa jawapannya? Variasi apa? Jenis cuping. Tak, cikgu tanya jenis variasi. Variasi apa ni? Selanjar ke tak selanjar? Okey, selanjar ke tak selanjar? Selanjar. Cuping telinga boleh berubah ke? Tak selanjar. Cuping telinga tak boleh berubah. So dia adalah variasi tak selanjar. Ingat benda yang tak boleh berubah, tak selanjar. Okey, dan biasanya cikgu ajar setiap soalan dia akan setiap soalan kertas 2 bahagian A, kalau kamu ingatlah cikgu pernah pesan dulu, cikgu pernah cakap dulu, mesti ada soalan aplikasi. Okey, so ini adalah soalan aplikasi lah. B tu soalan aplikasi. Okey, variasi pada haiwan dan tumbuhan meningkatkan nilai tambah kepada sesuatu haiwan dan tumbuhan. Namakan kaedah yang digunakan bagi mempelbagaikan variasi tumbuhan dan haiwan. Kamu dah belajar semalam. Kamu dah belajar aplikasi penyelidikan genetik. Kamu dah belajar teknologi kejuruteraan genetik. Boleh tak kamu bagi contoh pada cikgu? Apa kaedah yang digunakan?
Yang kamu ingat? MCO. GMO. GMO. MCO? GMO. Okey, lagi satu? Pembiakbakaan. Lepas tu teknologi apa tu? Teknologi DNA rekombinan. Ingat tak yang ni? Ingat tak istilah ni yang cikgu sebut semalam? Ingat. Okey. So boleh bagi mana-mana salah satulah, ya? Okey, selesai. Habis dah. Ini dah macam mana lah cikgu nak detect kalau Saya cikgu main nak juga. dah main lah try ah. Kalau nak buat apa ni, kalau cikgu nak buat, okey, tak apa macam ni. Keluar dulu, klik dulu link quizzes, keluar dulu Google Meet tu. Boleh dah. Boleh dah, okey. Ini kalau cikgu nak buat PBD ni, nama akulah Ahmad Albab. Siapa ni? Nanti kau kena bagi tahu balik siapa ni. Sebab cikgu akan ambil markah ni sebagai PBD. Okey, sekarang kita ada berapa peserta? 19. Itu dah, kau punya nama pun baru bangun dah ada kelas. Ahmad Albab lagi tak dapat detect. Nama dalam Google Meet, baru bangun dah ada kelas. Nama dalam query Ahmad Albab. Dah apa orangnya sebenarnya? Ni Syakir ni. Kenapa kau takut aku panggil nama kau ke? Oh, okey. Tu Syakir lah. Ahmad Albab tu Syakir. Lagi. Rizwan. Okey. Are you ready, baby? Diam pula dah. Yes. Okay. Yes. Ya, sekarang Rizwan sedang di tempat yang pertama. Cikgu. Dipintas oleh Haris dan Aimah. Apa dia? Apa dia? Kenapa? Ni saya dulu. Keluar masuk balik. Dia boleh masuk balik. Tak apa. Sudah pastinya kau fikirkan dirimu. Derum angin bertiupan belagu. Sekarang kita pertama. Ingin ku sampaikan Lagi. Naik ke tempat yang di hati. Jadi boleh mana? Lagu cinta ini Jawapan tu dia lambat akan selamat tak apa. tenung bulan menghiasi malam dan tercipta bibit kata indah dan ku lagukan. Firman mana Firman? Firman sambil main game sambil makan apa? Tak. Saya fokus. Bersama diriku, namamu ku rahsiakan dan terabadi di hatiku. Kucu. Alamak, aku jatuh cinta. Aku bersama jari temariku menyeru menari bersama diriku. Namamu ku rahsiakan dan telah terbentuk di hatiku. Okey. Tak ada. Okey, terima kasih kepada anak cikgu, anak-anak cikgu yang cikgu sayang ya. Kita jumpa insya-Allah minggu depan ya. Tetap terus bersemangat untuk berbelajar. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama.